عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sesiapa yang menjauhkan diri daripada perkara yang kesamaran, bermakna dia telah membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya. Sesiapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang kesamaran, maka ia terjerumus dalam perkara yang haram, sebagaimana pengembala yang merumput di sekitar kawasan larangan, pasti dia akan merumput di dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Ketahuilah, sesungguhnya pada tubuh, pada jasad manusia ada seketul darah. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan bila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi. Jadi minggu baru ini kita telah sampai kepada kita telah bincangkan berkenaan dengan kesimpulan daripada hadis, kesimpulan hadis. Jadi sebelum hamba sambung berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan baru ni, minggu sudah kita nak sebut sikit berkenaan dengan kira tinggal lah apa yang tertinggal daripada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu berkenaan dengan huraian hadis. Jadi sebelum ni hamba telah huraian dah hadis, syarah hadis pada ketika berkenaan dengan innal halala bayyin, sesungguhnya halal itu adalah jelas. Jadi hamba nak tambah jadi sebelum ni betul kita telah bahagikan halal itu kepada beberapa perkara, iaitu yang pertama yang disebutkan dengan lafaz halal. Ini tidak salah melakukan ataupun meninggalkannya. Yang kedua yang digunakan dengan lafaz amar ataupun perintah, dan asal dianya adalah wajib kecuali terdapat sesuatu qarinah ataupun sesuatu bukti yang menunjukkan bahawasanya lafaz amar ataupun perintah itu memberikan makna sunat ataupun harus, bukan memberi makna wajib. Jadi sebagai tambahan kepada apa yang telah disebutkan baru ni, ayat iaitu berkenaan dengan perkara halal, termasuk di dalam perkara halal yang jelas. Iaitu di antara perkara halal yang jelas ialah sesuatu yang mana tidak terdapat sesuatu dalil yang menunjukkan bahawasanya ia adalah haram, tetapi ia tidak termasuk hak berkait dengan masalah perempuan dan juga hak berkait dengan ibadat khusus, Sebab kalau hak berkait dengan retina, berkait dengan perempuan, asal dianya adalah haram. Hak berkait dengan retina, sebagaimana di dalam kaedah fiqh berbunyi al-aslu fil abda' at-tahrim. Asal pada kemaluan perempuan adalah haram. Mana asal antara seorang lelaki dengan perempuan, asal dia haram. Bukan asal dia halal. Kalau asal dia halal kan, habisnya. Jadi asal dia haram kecuali ada sesuatu dalil yang menunjukkan bahawasanya ia adalah halal. Seperti
dia nikah kahwin. Itu dalil. Itu asal bagi perempuan. Begitu juga asal berkenaan dengan ibadat khusus. Sebagaimana sebelum ni kita telah bincangkan di dalam hadis sebelum ni, betul lebih cedah berkenaan dengan kaedah al-aslu fil ibadah at-tahrim awil haram awil tawakkuf. Asal di dalam masalah ibadat adalah haram ataupun haram, dilarang, tidak boleh, ataupun tawakkuf, tak boleh buat lagi, dia dulu, jangan kata apa-apa, sehingga ada sesuatu dalil yang menunjukkan bahawasanya ia boleh dilakukan. Itu asal berkenaan dengan ibadat yang khusus, ibadat khusus seperti semaya, puasa, zikir ke, selawat. Asal dia. Tetapi asal bagi perkara-perkara yang lain adalah halal. Ini di sisi Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrimihi. Asal pada segala sesuatu adalah halal, sehinggalah ada dalil yang menunjukkan bahawasanya ia adalah haram. Jadi dalil yang menunjukkan bahawasanya asal bagi segala sesuatu adalah halal, di antara dianya ayat Al-Quran. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytah aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqa أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, yaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah. Mana di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi kata di dalam apa yang telah diwahyukan kepada aku tidak dapati perkara yang diharamkan bagi orang yang nak makan kecuali honey. Hak lain daripada honey tak ada. Hak lain daripada honey tidak diharamkan. Sebab tu Imam Malik dia mula-mula sekali dia tak Quran dulu. Dia kata dalam Quran honey hak tak boleh. Hak lain boleh berlaku. Tak cara ular, rema, gapo boleh berlaku dia. Patut kalau mudarat, buai hak mudarat tu. Kalau ular ada bisa, buai bisa dia. Habis bisa, makan. Itu bagi dia. Itu bagi Imam Malik. Dalil dia, ayat ni. Dalil dia nya ayat ni. Sebab tu dia boleh makan berlaku. Kalau orang ahli Afrika tu tak, makan dia tidak sebersih orang kita. Sebab dia boleh berlaku. Orang kita ni kak, tupa pun gagari genda. Tupa, kis tupa pun gagari genda. Bala. Kita upah baru. Tidak kata lagi dia. Tidak benda lain lagi. Kalau hal lain tak tahu. Tak tahu. Tak apalah hal tu khilaf dari segi mazhab. Tak apa, tak ada masalah. Cuma ayatnya di sisi Imam Malik antara dalil dia nya ayat ni. Jadi apa yang kita nak sebut di sini daripada ayat ini menunjukkan bahawasanya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sesuatu yang dimakan. Berkenaan dengan sesuatu yang dimakan, yang diharamkan hanyalah ini sahaja. Hal lain tak. Darah yang mengalir, darah masfuh, damun masfuh. Kalau damun tidak masfuh, tidak mengalir, hak duduk dalam ikan, hak duduk dalam daging, tu tak apa. Itu tak apa, itu tidak termasuk di dalam yang diharamkan. Jadi daripada ayat ni Imam Asy-Syafi'i dia waktu kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah daripada ayat ni. Yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berbunyi an Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Itu daripada Abu Tha'labah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesungguhnya Allah telah memfardukan beberapa kefarduan. Banyak kefarduan. Janganlah kamu mensia-siakannya. Mana hak fardu, jangan sia-siakan. Dan Allah menetapkan batas-batas. Batas-batas Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Janganlah kamu melampauinya, jangan lepas batas tu. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Dalam Quran. Itu adalah batas-batas Allah, janganlah kamu melepasinya. Kalau batas, jangan lepas. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara. Banyak perkara Allah Subhanahu wa taala haramkan. Janganlah kamu menghampirinya. Dan diam. Dan Allah diam. Wasakata an asya', Allah diam. Mana tidak menyebutkan hukum berkenaan dengan beberapa perkara. Setengah-setengah perkara Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hukum berkenaan dengan dia sebagai rahmat kepada kamu, bukan kerana lupa. Allah Ta'ala tidak sebut itu bukan lupa, tetapi rahmat kepada manusia. Maka janganlah kamu mencari-carinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sebut, tak usah cari. Tak usah susah payah nak cari. Nak cari sehingga menyebabkan jadi haram. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan tanya tentang beberapa perkara yang mana jika nyata kepada kamu akan menyusahkan kamu. Jadi walaupun ayat itu turun berkenaan pada zaman wahyu, pada zaman wahyu tak putus lagi. Jadi tebing-tebing tanya, namakan Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun wahyu, benda hak sepatutnya boleh jadi tak boleh, jadi payah pula. Serupa berlaku kepada zaman Nabi Musa dulu. Orang royak 9 lembu lah. Hanya kita tanya, warna gapo? Lagu mana rupa? Omongnya pasal lagu mana? Banyak soal. Banyak soal lah kali jadi payah pula. Asalnya mudah. Ikut lembu lagu mana pun. Lama-lama payah jadi. Jadi di dalam hadis ini mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala senyap, tak ada rakyat hukum. Jadi hak tak ada rakyat hukum itu tak usah cari. Iaitu perkara-perkara yang tidak ada sesuatu dalil ataupun sesuatu bukti yang menunjukkan bahawasanya ia adalah halal ataupun ia adalah haram. Jadi jenis hak lagu tu lagu mana? Balik pada asal, iaitu asal dianya adalah halal. Asal dia adalah halal. Kecuali kalau ada tanda-tanda. Jumpa buah pelik, tak aja kelih buah ni masuk hutan. Makan-makan mati seorang. Jalan tak boleh. Haram jadi tu. Ada tanda. Tanda apa dia? Bukti haram. Bukti haram mudarat. Bahaya. Mati. Binatang tu begitu juga. Jumpa. Nama berapa binatang ni? Tak tahu. Tak aja jumpa ni. Tengok. Tak ada tanda menunjukkan binatang ni haram dimakan. Kalau ikut mazhab Syafi'i juga, mana tak ada tanda-tanda binatang ni haram dimakan. Kalau ikut. Tak apa kalau kita nak khusus kepada mazhab Syafi'i. Tengok tak ada. Makan-makan. Selok mabuk seorang. Makan-makan mabuk. Sini. Rupanya ada usul boleh memabukkan pada binatang tu. Tak boleh. Gitu. Jadi mana asal dianya adalah halal. Jadi ini juga termasuk di dalam perkara yang halal yang jelas, iaitu yang mana tidak ada sesuatu dalil yang menunjukkan bahawasanya ia adalah haram selain daripada perkara berkaitan dengan perempuan dan juga berkaitan dengan ibadat. Selain daripada dua tu, asal dianya adalah halal. Di sisi Imam Asy-Syafi'i. Sebab di sisi Imam Abu Hanifah asal dia haram, haram belaka dia. Semua haram asal dia. Kecuali ada dalil menunjukkan halal. Menunjukkan halal, dalil menunjukkan halal tu tak? Mana kalau tengok tidak mudarat tak jadi halal. Tu dia beza. Dia beza mengikut pandangan masing-masing. Kemudian masing-masing ada dalil belaka. Ada dalil, ada hujah belaka. Kemudian berkenaan dengan hal ini kita telah sebut dah bahawa ni cuma tu kan benda celah sikit kan. Berkenaan dengan hak haram ni kita telah bicara.
Kemudian berkenaan dengan samar, perkara yang samar. Jadi berkenaan dengan perkara yang samar itu begitu juga kita telah bincangkan sebelum ini. Cuma amo nak tambah hak amo tidak sempat nak hurai baru ni, iaitu berkenaan dengan sesuatu perkara yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi ada setengah perkara berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi sebelumnya amo telah terada berkenaan dengan perkara syubhat. Ada perkara syubhat kerana disebab kerana benda tu bukan benda tu sendiri sama, bukan benda tu sendiri syubhat, tapi syubhat tu disebabkan oleh orang awam tidak tahu. Syubhat di sisi sebahagian orang, tetapi sebahagian orang lain tidak syubhat. Tidak syubhat, seperti mana di dalam hadis ini disebut la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kedua, syubhat tu kerana benda tu sendiri sama. Yang mana yang pertamanya kerana benda tu perkara tersebut tidak dapat dipastikan. Dan yang kedua kerana berlaku percampuran pada sesuatu perkara di antara halal dan juga haram. Jadi hal ni amat telah terdapat. Yang ketiga kerana berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi ada juga perkara-perkara yang tidak jelas hukum dia. Hukum tidak jelas sebab apa? Kerana ada khilaf di kalangan ulama. Bila berlaku khilaf, seorang hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh, hak ni kata halal, hak ni kata haram, maka perkara itu menjadi perkara syubhat. Seperti contoh perkara yang diikhtilaf, mana ulama berbeza pendapat berkenaan dengan masalah furu'. Berkenaan dengan masalah furu'. Hak semoleknya mengelak diri daripada khilaf. Jadi kalau ada khilaf di kalangan ulama, hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh. Kalau ada khilaf lagu tu. Hak semoleknya elak diri. Ambil hak tak boleh. Ambil hak tak boleh. Kalau setengah ulama kata batal, hak ni kata tak batal, hak semoleknya ambil hak cuma batal. Kecuali yang satu pihak ni dalil dia tu lebih kuat. Bila mana di antara dua yang khilaf itu, hak ni dapat dipastikan dalil dia lebih kuat lagi daripada hak ni, maka hak sebaiknya berpegang kepada dalil yang lebih kuat. Itu kalau dapat dipastikan lagi tu. Terutamanya bagi orang yang mengaji, yang mana sampai kepada peringkat dia boleh nilai dalil. Bukan dia buat istinbat sendiri hukum. Dia nilai istinbat ataupun kesimpulan hukum yang dibuat oleh ulama-ulama. Mana masing-masing ulama dia buat kesimpulan masing-masing. Hak ni dia faham lagu ni daripada dalil ni. Hak ni dia faham lagu ni daripada dalil ni. Lepas tu kita tengok. Kadang-kadang kita boleh nilai, kita tengok. Kuat alik ni, kuat alik ni tak boleh pergi. Walaupun alik ni kata batal, alik ni kata tak batal, tapi dari segi dalil kuat atau tak batal, kena pergi hak lebih kuat, kena pergi hak lebih kuat. Tetapi kalau dalil tu lebih kurang, dan juga kita tidak pandai untuk menilai dalil, nak tanya orang pun tak boleh royak. Jadi kalau dalam keadaan lagu tu, molek pergi hak lebih cermat, hak lebih cermat. Mana kita nak tanya orang pun, kawan tu pun tak boleh royak. Tak tahu kita nak royak lagu mana. Cuma hak ni kata begini, hak ni kata begitu. Walaupun tidak salah dalam masalah furu', tidak salah kalau kita nak pergi pada satu pendapat ulama yang lain, nak pergi pada pendapat ulama ni, tidak pada ulama ni, tidak salah. Sebab apa kalau kita kata kita tasrik ulama ni, adakah kerana dia tak kena ke? Tak boleh. Mungkin orang kata tak boleh kita kena pergi hak ni, patut. Kalau ada mungkin orang kata pandai-pandainya pilih hak tu, tak kuat ke hak ni. Orang lain boleh kata juga, apa dia tak tasrik hak tu, tak kuat ke hak tu. Jadi walaupun di dalam masalah furu' boleh. Boleh. Di dalam masalah khilafiyah boleh kita nak pegang pada mana-mana pendapat, asalkan pasti ada benda tu dan juga ada dalil. Cuma kalaulah kita boleh menilai dalil, itu lain. Boleh nilai dalil. Tengok, lebih kuat hak ni. Lebih kuat hak ni, lebih kuat tak batal rupanya daripada hak batal. Maka hak sebaiknya berpegang kepada dalil yang lebih kuat. Pegang pada dalil yang lebih kuat. Walaupun mengelak diri daripada khilaf itu adalah lebih baik kalau tidak dapat dipastikan dalil masing-masing. Jadi hal ni bila mana berlaku perbezaan di kalangan ulama dalam masalah furu'.
Kemudian perkara syubhat juga berlaku bila mana khilaf di kalangan ulama, iaitu perbezaan pendapat di dalam persoalan bid'ah. Dalam persoalan bid'ah. Walaupun dia bab bid'ah ni dia tidak termasuk di dalam masalah khilafiyah. Ini kita telah bincang dah, tiga panjang lebar dah kita telah bincang di dalam hadis sebelum ini. Tetapi kalaulah bagi setengah kalangan dia mengatakan khilaf lah, tak apalah, kita terima. Bagi setengah kalangan dia mengatakan khilaf, benda ni khilaf. Tapi pokok mana pun semua terima, dia adalah sesuatu yang tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dijauhi. Nabi suruh jauhi pokok mana pun, semua tahu. Semua tahu. Nabi larang daripada buat benda ni. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah kamu daripada perkara-perkara baru dalam agama, kerana setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Semua tahu. Nabi suruh jauhi. Nabi suruh tinggal. Semua tahu lagu tu. Lepas tu, bila mana berlaku khilaf di kalangan ulama, hak ni kata bid'ah, hak ni kata tidak bid'ah. Hak lebih baiknya tinggal. Tinggal. Masuk dalam syubhat. Paling-paling tidak pun dia masuk dalam perkara syubhat. Mungkin kalau tak buat hal tu pun banyak lagi boleh buat. Amalan sunat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak lagi teh nak buat. Hak tu pun tak habis-habis nak buat. Jadi mana sebaiknya mengelak diri daripada perkara syubhat. Begitu juga perkara khurafat. Perkara-perkara khurafat. Kepercayaan agama, kepercayaan agama macam-macam. Percaya kita kata kepercayaan ia tidak ada asas. Yang mana setengah-setengah itu adalah bersandarkan kepada kepercayaan jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak serupa sepenuhnya dengan kepercayaan masyarakat kita, setengah-setengah tu, tapi sikit-sikit tu ada. Sikit-sikit tu ada kepercayaan bawa nitah tu. Bawa nitah kau. Tubik-tubik bawa nitah. Sudah kerja. Kena sikit tak? Rakyat dah. Sani nyagi juga. Padahal bawa nitah sani nyagi juga. Sudah. Benar dah tu. Walaupun sampai Nabi tak ada kepercayaan bawa nitah. Dia sampai Nabi kepercayaan burung nitah. Burung. Dia tubik burung nitah ke kiri tali. Ataupun setengah cara apa-apa dia ada burung. Bila mana dia nak tubik, nak pergi jauh, nak buat kerja besar, dia tubik luar rumah, dia lepas burung. Dia lepas burung, kalau burung tu terus balik kanan, okey, beres, boleh. Kalau burung tu terus balik kiri, tak boleh. Masuk semula dalam rumah, tidur. Tak boleh. Itu kepercayaan jahiliyah. Kemudian banyak lagi lah kepercayaan itu. Yang mana sebahagian, yang mana kebanyakannya semuanya telah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada lagi di kalangan masyarakat kita percaya benda-benda lagu tu. Percaya pada borat tu. Padahal waktu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hapuskan benda tu. Berkenaan dengan borat tu terang Nabi sebut. Tiba-tiba ada lagi percaya. Jadi dalam kepercayaan itu setengah kata tak boleh percaya lagu tu, tak boleh. Syirik ni, rosak ni. Ni kata bapanya ada apa panggil, ada pengalaman tu, orang tua ada lah tu. Ni kata gini, ni kata gini. Jadi syubhat. Bila mana jadi syubhat lagu tu tinggal kepercayaan itu. Yang mana tak ada asas sebenarnya, tidak ada asas. Banyak lagi kepercayaan nombor hari. Semuanya tak ada berlaku tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat rumah hari ni. Nak naik, nak buat negah hari gani. Atu hari. Padahal Nabi dulu tak ada. Nabi hapuskan benda tu. Orang kata boleh syawal tak boleh nikah, Nabi gini nikah boleh syawal. Orang kata boleh safa tak boleh nikah, Nabi gini nikah boleh safa. Mana Nabi hapuskan segala kepercayaan hak lagu tu. Tiba-tiba ada lagi yang sedihnya di kalangan ahli agama tu. Hak orang panggil ustaz ada lagi. Dia kira nombor lah berapa lah macam-macam kira hak tu. Atau hak tu ni pengalaman hamba sendiri ni, pengalaman kita masa kita mengaji dulu. Hamba masa mengaji di Kubakia ni kita nyewa rumah. Sewa rumah. Jadi sebelah rumah tu makcik tu dia boleh cucu. 17 bulan Islam. 17 bulan Islam. Lepas tu
Dia pergi rumah hamba. Pergi rumah kita lah, kita apa-apa bujai ni. Laki-laki. Dia lagi ketuk. Nak minta masuk bawah rumah ni. Ambil sarang laba bawah rumah. Kata guana ni. Dia kata tu dia kata kalau beranak 7 belah Islam kena ambil sarang laba. 4 butir rumah alik ni. Apa kalau tidak jadi sawai anak. Kata suruh. Kok mana bolok ni. Dia buat kita pilih. Kelih nak kata. Okay, orang tua. Jalan dah tu. Ni kelih sendiri ni. Tidak dengar cerita. Kelih sendiri. Masa mengaji dulu. Siapa lagu tu? Tu kepercayaan khurafat bagus. Khurafat. Tak ada kena mengenal. Begitu juga setengah orang kita. Ni ambil sendiri. Kena kita beli kereta dulu. Kereta second hand. Nombor kecil belakang. Dia kira ayak. Dia pesan. Boleh nak sikit. Nombor kecil belakang tak boleh. Tak molek. Boleh nah. Nombor kecil belakang. Kata hak mana pula? Masalah hak rakyat tu tak. Kata guana lagu ni. Macam mana ni? Jadi itu semua kepercayaan khurafat. Khurafat belaka tu. Jadi dalam kepercayaan itu ada setengah ulama kata boleh, ada setengah kata tak boleh. Hak lebih selamat bila mana lagu tu benda tu menjadi perkara syubhat, lebih selamat tinggalkan kepercayaan tersebut. Tak perlu percaya. Tak payah percaya. Nak buat rumah, nak nikah, kau ikutlah hari dapur pun. Ikut. Tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Begitu juga dalam persoalan syirik. Seperti di dalam pemakaian azimah, kita kata. Dalam pemakaian azimah. Walaupun asal dia tidak salah. Tidak salah asal dia tu. Kalau mana asalkan dari segi kepercayaan itu tidak gantung pada benda tu. Benda tu dia macam obat lah. Macam obat tu. Cuma kalau benda tu memang terbukti tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa hasil, tak ada apa-apa. Tu memang tak boleh. Saya benda tak tentu pasang. Kalau benda tu memang ada, supaya kita kata dia, sesuatu perkara itu memang Allah Subhanahu Wa Taala beri khasiat dia lagu tu. Seperti kita kata kayu tah. Kayu tah ni Allah Subhanahu Wa Taala beri khasiat dia nanti takut. Binatang-binatang buas semua takut. Tu. Kalau hak jenis lagu tu terbukti lagu tu, memang terbukti lagu tu. Tak apa kita guna. Tapi jangan percaya ke kayu tu. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatu. Cuma kita guna kayu tu sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri khasiat kepada kayu ni, sifat dia lagu tu. Buluh, kita kata buluh. Allah Ta'ala beri kepada buluh khasiat dia, ulah takut. Kita pun taruh buluh dalam rumah. Cedek buluh, sebatai dalam rumah dia. Cedek. Buluh tupak kau cedek. Bapa? Cedek takut-takut, ulah masuk. Jadi kalau hak jenis lagu tu tak apa. Bapa? Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita guna buluh tu, taruh buluh tu, cedek buluh tu, apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri khasiat kepada dia lagu tu. Itu khasiat hak Allah Taala beri ke dia, tak apa. Begitu juga dengan benda-benda lain. Ada sejenis pokok, apa tak ingat ada kecil-kecil dulu, rajinlah orang tua tunjuk. Sejenis pokok cacing takut. Cacing memang takut. Kalau buh dalam poket, bodok poket baju, lari cacing. Dia tobik, lari dia. Patut. Jadi hak lagu tu tak apa. Boleh. Kita guna hak jenis-jenis lagu tu. Tapi jangan yakin kepada pokok tu. Daun tu jangan. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita guna dia tu kerana khasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia lagu tu. Allah Taala beri kepada dia khasiat dia lagu tu. Tapi kena terbukti lah. Jangan kepercayaan yang tak tahu bagi mana. Tak tahu bagi mana. Kalau orang tanya bukti tak boleh royak. Tak kira lah nama berapa kayu kokar atau kayu kokar atau tak secara lah. Kalau ada bukti tak apa. Kalau tak ada tak boleh. Tidak boleh. Tu. Begitu juga kita kata semua obat. Obat kita makan obat. Mana capur ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dari segi qada kauni dia telah tetapkan kalau capur gani capur dia jadi ilah sakit kepala. Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita makan benda tu. Kita makan dengan maksud nak ubat sakit kepala kita. Yakin kita bukan pada obat tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa asalkan ada bukti. Cuma dalam bab obat payah nak jadi syirik. Sebab kita nampak obat. Payah nak jadi syirik. Obat ni bukan doktor. Dia payah nak jadi syirik.
Tapi kalau dalam bab bomo, dia mudah. Dia mudah. Walaupun benda tu lah, tak salah. Benda tu benda sama. Ni cak dia dalam bab berubah. Ni rawatnya cara ni zahir. Ni rawatnya cara batin. Cuma kalau doktor ni mudah nampak. Sebab dia ubat. Kita kata bukan kira doktor, kira ubat. Kira ubat pun kena yakin kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau Tok Bomo ni pergi dia siuk tulis. Besok Tok Bomo tak ada obat apa satu pun siap. Dia jadi lagu lain. Walaupun kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak salah. Tapi dia lebih dekat kepada syirik berbanding dengan doktor. Kalau tak ada waktu, tak apa. Sebab itulah Nabi SAW dia bersabda berkenaan dengan 70,000 orang yang akan masuk syurga. 70,000 daripada umat ni akan masuk syurga tanpa sebarang hisab. Salah satu daripada ciri dianya wala yastarqun wala yarquna wala yastarqun atau kama qala. Dia tidak menjampi dan tidak minta orang jampi ke dia. Itu ciri-ciri, salah satu ciri golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab. Mana dia tidak bomo, tidak minta orang bomo ke dia. Tidak minta orang bomo ke dia. Hadis tu. Tapi Nabi sendiri dia ada jampi. Dia ada juga minta orang jampi, ada juga. Ketika mana dia kena sihir, ada juga. Patut canggah hadis tu. Tidak canggah. Hak sebenarnya maksud Nabi-nya hak kata masuk syurga tanpa hisab orang hak ciri-ciri salah satu daripada ciri dia tu tidak jampi dan tidak minta dijampikan, iaitu orang yang menjauhkan dirinya daripada syirik. Bukan kerana semata-mata jampi tu. Bukan kerana hak tu. Sebab Nabi sendiri dia ada jampi. Cuma dia gitu dalam bab jampi-jampi ni dia ada lebih dekat kepada syirik. Sebab dia bagai tak nampak. Banding dengan doktor ni bagai nampak benda tu long. Berobat belaka, makan ubat belaka. Cuma ni nampak obat. Sekali klik sejabi obat nampak. Ni tak nampak. Lepas tu dia jadi mudah sikit. Caya gantung kepada Tok Bomo, tapi kalulah mana tak ada hak tu. Dia yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Bomo kau berapa kau itu adalah sebagai satu asbab sahaja. Tu tak apa kalau setara tu. Tu tak apa. Cuma Tok Bomo tu sendiri dia adalah syarat-syarat dianya. Dari segi jampi dia tu lagu mana tu adalah syarat-syarat yang digariskan oleh ulama-ulama. Paling tidak dia kena tidak ada unsur-unsur syirik. Benda hak Tok Bomo sebut tu boleh faham. Kalau orang Arab tak dia kena dalam bahasa Arab baru dia faham. Kalau kita Melayu tak guna bahasa Melayu hak moleknya kalau selain daripada ayat Quran baru kita boleh faham apa hak dia kata. Lepas tu pula Tok Bomo tu tidak jenis dikuasai oleh sesuatu makhluk lain. Dia yang menguasai adalah ciri-ciri dia tu yang disebutkan oleh ulama-ulama. Baik. Tapi dalam persoalan ni makna kalau kita kata ada khilaf di kalangan ulama. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Dan benda tu kita tidak jelas. Mana ke hak boleh? Hak boleh tu ciri-ciri dia tu lah ke mana? Kita tak jelas. Kalau jelas tak apa. Kalau tak jelas, tak sah. Nak pakai azimat atau apa pun tak sah. Hak tu lebih baik. Itu lebih selamat. Sebab apa? Sebab takut-takut dia sudah termasuk di dalam perkara syubhat. Jadi hak selebih baiknya tak sah. Elak diri daripada perkara tersebut. Mana kalau ada cara lain lagi? Guna cara lain itu lebih selamat. Takut-takut jadilah betul. Begitu juga gantung sangat dengan air tawar apa-apa pun lupa juga tu. Boleh jadi tak kena juga tu. Gantung sangat pada hati. Sebab dia benda tu benda jenis benda ma'ani, benda abstrak, benda tak jelas, tak nampak obat dia tu. Beza dengan doktor. Walaupun benda tu pada asalnya tidak salah. Tidak salah benda tu asalnya. Tapi lama-lama kadang-kadang kat hak itulah dia timbul jadi hak ni mulut masing, tidak mulut masing. Jadi dia jadi satu pemujaan kepada individu. Jadi hebat dari segi individu hak tu hak tasik. Sebab sifat dia tu lah betul. Lebih baik kita bergantung kepada mana usaha yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh agama kita. Usaha tu kena ada. Kadang-kadang tak usaha tak ada belah mana. Taing dekat anak puasa kat nak suruh pergi siup kalai lah, siup peng lah, siup apa lah dia.
Kalau jadi gak sudah siap. Kih dia tu. Sudah. Jodoh tu. Takut-takut jadilah kutu. Takut-takut jadilah kutu. Jadi hak selebih baiknya elok benda-benda lagu tu. Tu hak selebih baik walaupun pada asalnya tidak salah. Begitu juga dalam bab tawassul, kalau kita kata tawassul dengan orang mati. Minta tolong dengan orang mati. Khilaf. Jadi baik bagi orang yang nak mengatakan ada khilaf lah, tak apalah kita kira ada khilaf lah. Tak apa. Jadi soal ulama ni kata tak boleh, ulama ni kata boleh. Macam-macam. Orang ni kata dalil dia lagu ni, orang ni kata dalil dia lagu ni, macam-macam. Berlaku khilaf dalam masalah tu. Patut hak sebaiknya tasah. Hak sebaiknya tasah sudah menjadi termasuk di dalam perkara syubhat tasah. Minta tolong direct dengan Allah Subhanahu wa taala selalu. Allah taala aku suruh lagu tu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku, berdoa kepada aku. Aku akan memohon menyahut permohonan kamu. Idza sa'altum fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Bila mana kamu nak minta dengan Allah. Minta dengan Allah direct. Itu yang lebih baik. Jangan tawassul, jangan melalui orang lain. Jadi khilaf patut. Ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh. Jadi bila mana lagu tu sudah menjadi satu perkara syubhat. Bila mana berlaku khilaf di kalangan ulama. Patut lagu mana? Hak sebaiknya tasah. Hak sebaiknya tasah. Elok daripada begitu juga kalau tawassul dengan orang hidup pun, kalau ada unsur tu baik tasah. Buat sendiri. Direct dengan Allah Subhanahu wa taala direct. Takut-takut. Jadi sebab memang benda dia ada berlaku pun. Ada berlaku dah. Ada berlaku. Hak ni hak mulut masing. Tu hak mulut tidak masing. Tu jadilah betul. Lepas tu adalah berlaku benda-benda lain lagi. Tak payahlah sebut benda-benda hak tu. Jadi mana benda-benda yang berlaku khilaf terutama sekali di dalam persoalan akidah, dalam persoalan yang boleh membawa kepada syirik, itu bila mana berlaku khilaf dia sudah menjadi termasuk di dalam perkara syubhat dan seelok-eloknya tasah tolak benda tu. Jadi mana benda syubhat ni bukan sekadar benda dalam masalah makan minum sahaja, bukan. Termasuk juga benda syubhat ni berkenaan dengan akidah sekalipun dia sudah termasuk juga tu. Baik. Kemudian baru ni kita berhenti kepada kesimpulan hadis. Yang mana kita berhenti sampai situ. Jadi kita sambung semula lah insya-Allah. Berkenaan dengan kesimpulan hadis ni kita sambung semula.